Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 bakal membentangkan tajuk pengaruh teknologi dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Saya Muhammad Amir Firdaus bin Abu Bakar, nombor matrik 1202043. Latar belakang kajian. Kajian kami adalah berkaitan pengaruh teknologi dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Melandaskan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamatnya ialah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek seperti jasmani, intelek, emosi, sosial, rohani, supaya menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, penggunaan teknologi pada masa kini amatlah membantu dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pengajaran dan pembelajaran. Ia membantu pengajar menyediakan bahan pengajaran yang boleh membolehkan para pengajar menerangkan sesuatu dengan lebih terperinci dan mendalam bagi suatu subjek sekaligus memberi kefahaman yang lebih baik kepada para pelajar. Ia juga dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dengan memvariasikan bentuk aktiviti pembelajaran. Ia juga dapat membantu proses komunikasi antara para pengajar dengan pengajar dengan lebih cepat dan efisien seperti penggunaan WhatsApp, Telegram dan email. Masalah kajian. Masalah bagi kajian kami ialah mengenai pengaruh yang dimainkan oleh teknologi dalam pendidikan bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kami mengkaji tentang perkembangan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan, kesan-kesannya terhadap pembelajaran para mahasiswa-mahasiswi serta cabaran yang dihadapi oleh pengajar dan mahasiswa. Objektif kajian kami yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan perkembangan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan. Kedua, mengetahui tentang kesan-kesan dari penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan. Ketiga, dapat mengenal pasti cabaran yang dihadapi suatu masa-masa pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, menanam sifat rasa syukur dalam diri dan orang lain terhadap kemajuan teknologi yang dinikmati. Skop kajian kami ialah mahasiswa-mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia. Skop kajian kami yang tertumpu pada para mahasiswa adalah dikarenakan mereka adalah golongan pelajar yang paling banyak menggunakan pelbagai bentuk teknologi dalam sesi pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang cabaran pengaruh teknologi dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan. Okey, cabaran yang pertama, cabaran kepada pemimpin, yang mana ia memerlukan fleksibiliti antara pemimpin dan yang dipimpin dalam merealisasikan matlamat falsafah pendidikan. Memandangkan generasi masa kini adalah kelompok terkehadapan dalam dunia digital, maka pemimpin sedia ada perlu mempunyai pendekatan kepemimpinan bersesuaian dengan masyarakat hyperconnected melalui dunia digital. Perhubungan tanpa sempadan ini membolehkan pekerja berhubung dengan pihak pengurusan sesebuah organisasi secara terus melalui aplikasi digital menghendaki kepada perubahan pendekatan kepemimpinan. Cabaran kepada pemimpin untuk mengamalkan pengurusan dan kepemimpinan secara fleksibel tetapi masih mematuhi peraturan, beretika dan berintegriti ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan. Selain itu, boleh memberi impak yang negatif kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa pada tahap pemikiran rendah. Mereka tidak dapat menonjolkan bakat mereka dan penguasaan mereka terhadap sesuatu perkara itu tidak dapat dinilai dan akan terbiar begitu sahaja. Teori rangsangan mereka tidak dapat dikembangkan kerana mereka tidak dapat mengetahui sesuatu yang sebenar dengan lebih baik. Hal ini kerana mereka lebih mudah dipengaruhi perkara dan belajar melalui pengalaman mereka di sekeliling. Akhir sekali, penggunaan internet tanpa kawalan oleh pihak bertanggungjawab boleh menyebabkan pelajar dapat mengetahui perkara yang melampaui batas umur mereka. Sebagai contoh, bahan pornografi yang banyak tersebar di dalam internet dan juga laman YouTube, jika ia menaip kata kunci yang salah dan terbuka laman web yang tidak sepatutnya tiba-tiba laman web itu muncul, mereka akan melihatnya kerana sudah fitrah semula jadi manusia mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Ini adalah cabaran pihak berkuasa dalam melahirkan insan yang bersahsiah tinggi. Kesimpulannya,
Kemajuan di dalam bidang teknologi maklumat ini memberi 1001 faedah dan juga keburukan kepada kita semua. Tiada satu perkara ciptaan manusia yang sempurna di dunia ini. Namun, ini bukanlah alasan untuk mengabaikan arus pemadanan dan perkembangan teknologi maklumat ini. Semuanya bergantung kepada kita, pengguna itu sendiri, sama ada membawa perkara ini ke arah kebaikan ataupun keburukan, kerana sistem itu sendiri adalah ciptaan manusia. Jadi, kita jugalah yang seharus dan selayaknya mengawal perkara baik dan buruk itu. Sekian. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Arsyad, nombor metrik 1203141. Hari ini saya akan menerangkan kesan teknologi terhadap pendidikan. Baik, pertama sekali kita pergi kepada konsep teknologi pendidikan. Apakah itu konsep teknologi pendidikan? Menurut Derek Rountree 1974, di mana satu pendekatan yang sistematik yang amat sesuai dan boleh diterima bagi proses penyelesaian satu-satunya masalah pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, satu kemahiran pendidikan yang melibatkan kekerasan, periisian dan kaedah penyampaian. Manakala menurut Yusof Hashim 1997, di mana bermaksud satu proses merancang, membina, mereka membentuk, melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara sistematik dengan tujuan meningkatkan serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, kita pergi kepada kebaikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, dinafikan bahawa pada abad ke-21 ini, teknologi semakin hari semakin berguna dan menjadi kepentingan dalam kehidupan seharian. Begitu juga dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai teknologi pendidikan seperti tab, komputer riba dan telefon pintar. Di mana teknologi pendidikan ini kita mampu memilikinya berdasarkan harga yang berpatutan melalui kemampuan masing-masing. Baik, teknologi ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan di dalam kelas. Hal ini kerana para guru dan para pelajar, mereka dapat menggunakan aplikasi yang menarik seperti PowerPoint, Word dan Canva, di mana mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Ini akan membentuk sebuah insan yang inovatif dan kreatif serta serba boleh dalam pelbagai bidang. Seterusnya, pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Baik, kita pergi kepada kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai kisah kebaikan teknologi pendidikan terhadap masyarakat, sama ada guru maupun murid. Baik, kita pergi kepada guru terdahulu. Apabila teknologi pendidikan ini digunakan, maka guru akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti pendekatan pembelajaran, strategi dan penggunaan bahan bantu mengajar. Oleh hal yang demikian, ini akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Sekaligus, guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini, guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik. Seterusnya, dapat menyampaikan ilmu tersebut kepada pelajar secara berkesan. Oleh itu, kebersamaan hasil dan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat berlaku dengan licin dan terancang. Seterusnya, penjimatan masa dan tenaga guru, di mana pengajaran guru menjadi lebih sistematik dan teratur dengan bantuan teknologi pendidikan, di mana yang menggunakan internet, bahan persembahan multimedia dan perisian yang sesuai. Justeru, kemahiran dalam menggunakan ICT ini mampu memberi nilai tambah kepada guru agar dapat menggunakannya untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar
agar ianya lebih mudah untuk difahami. Di samping itu, guru juga dapat menambahkan pengetahuan mereka mengenai sistem ICT melalui pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan proses pengajaran tersebut. Baik, kita pergi kepada murid. Sini kita dapat lihat 3 kesan kebaikan kepada murid apabila menggunakan teknologi pendidikan. Yang pertama, keseronokan belajar akan memberi motivasi kepada murid di sekolah untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Inovasi dalam teknologi pendidikan akan merangsang murid untuk belajar dengan lebih baik. Oleh itu, mereka tidak akan ketinggalan dari segi pelajaran dan isu-isu semasa kerana segala urusan mereka dapat dimudahkan melalui teknologi pendidikan. Oleh itu, masa depan mereka akan lebih terjamin. Yang kedua, murid akan lebih jelas tentang satu konsep yang disampaikan oleh guru kerana penggunaan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman murid tentang konsep. Ini akan secara tidak langsung akan membuka minda untuk berfikiran secara terbuka dan matang apabila menerima sesuatu ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, murid dapat memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman melalui teknologi pendidikan. Penerokaan terhadap suatu topik melalui internet atau penggunaan video interaktif dapat memberikan pengalaman secara berkesan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Khairul Nuzmi bin Abdul Manaf, nombor metrik 1202942, akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan sedikit mengenai perkembangan teknologi dalam sistem pendidikan. Di sini saya pecahkan kepada 2 bahagian, iaitu sistem pembelajaran dan pengajaran dan sistem tugasan. Bahagian pertama ialah perkembangan teknologi dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Pengenalan kepada mata pelajaran berkaitan teknologi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia seperti subjek pengkomputeran dan subjek teknologi maklumat. Hal ini dapat mendedahkan para pelajar bermula pada peringkat rendah lagi mengenai penggunaan yang betul dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, kaedah kelas secara maya dan rakaman. Menerusi platform tersedia ada seperti Google Meet, Microsoft Teams dan Zoom. Hasil daripada teknologi yang canggih pada masa kini membolehkan kaedah kelas seperti ini menjadi alternatif lain kepada kelas secara bersemuka jika terdapat kekangan untuk menjayakan kaedah kelas tersebut, seperti kesan pandemik COVID-19 pada masa kini. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam kelas sebagai alat bantu untuk guru atau pengajar seperti komputer dan projektor yang juga telah digalakkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini dapat memberikan keseronokan kepada pelajar untuk belajar di dalam kelas. Perkembangan teknologi juga terdapat dalam sistem tugasan, sama ada untuk pelajar atau pengajar. Yang pertama, penerimaan tugasan oleh pelajar boleh diterima secara atas talian menerusi aplikasi WhatsApp atau Telegram dan juga boleh melalui email. Oleh sebab itu, penghantaran tugasan kepada guru atau pengajar mereka lebih senang menerusi platform yang telah saya sebutkan, sama ada dalam bentuk fail atau gambar. Bagi para pengajar, tugasan untuk menulis rekod pengajaran dan penilaian pelajar mereka hanya secara atas talian, hasil daripada kecanggihan teknologi masa kini yang dapat menjimatkan masa dan tenaga bagi pengajar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan metodologi kajian berkenaan pengaruh teknologi dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kajian kami lakukan melalui soal selidik iaitu Google Form. Terdapat 2 kaedah soalan yang dikemukakan kepada responden iaitu secara terbuka iaitu pandangan responden dan secara tertutup iaitu pilihan jawapan. Kajian ini ditumpu kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan dikhususkan kepada pelajar syariah dan undang-undang. Data yang diambil oleh kaedah soal selidik diproses pada Microsoft Excel. Berdasarkan keputusan kajian, seramai 102 orang pelajar syariah dan undang-undang menjadi responden. Seramai 61 orang lelaki dan 41 orang perempuan. Dan purata umur bagi mereka adalah 18 tahun hingga ke 24 tahun. Sebanyak 98% pelajar yang mengatakan memiliki gadget
adalah satu keperluan untuk pembelajaran dan majoriti pelajar mempunyai laptop dan telefon pintar untuk melakukan pembelajaran. Seterusnya adalah seramai 94 orang pelajar yang mempunyai capaian internet yang baik di kediaman masing-masing dan seramai 97 orang pelajar yang mengatakan penggunaan teknologi seperti gadget memberi kesan yang baik kepada sistem pendidikan negara, iaitu seramai 93 orang pelajar yang mencari bahan rujukan di website. Berdasarkan dapatan kajian, pelajar yang mahir menggunakan aplikasi lain selain Microsoft Word iaitu seramai 85 orang yang mahir menggunakan PowerPoint, 75 orang mahir menggunakan Canva dan 90 orang mahir menggunakan Filmora. Selain itu, di antara jawapan responden mengenai keperluan penggunaan gadget dalam sistem pendidikan masa kini ialah memudahkan dalam mencari bahan rujukan seiring dengan pendidikan negara maju, melahirkan generasi yang mahir dalam teknologi dan celik IT, mudah untuk mengakseskan ilmu di mana-mana dan selaras dengan pembangunan moden negara. Kesimpulannya di sini, kita dapat mengetahui betapa seriusnya cabaran yang kita akan hadapi berkenaan pengaruh teknologi ini terhadap sistem pendidikan di negara kita. Kurangnya pengambilan berat terhadap perkara ini akan memberikan impak yang negatif. Akan tetapi, sekiranya teknologi ini digunakan sehabis baik, ia akan memberikan impak yang positif dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Maka untuk menangani cabaran tersebut, pihak-pihak seperti ibu bapa, guru-guru dan kerajaan dan sebagainya perlulah mengambil berat dalam menangani cabaran tersebut. Seperti contoh, ibu bapa boleh memantau pergerakan anak-anak mereka melalui penggunaan gadget mereka dengan melihat media sosial mereka atau melihat sejarah laman sesawang yang diakses oleh mereka. Guru-guru juga berperanan dalam menggunakan teknologi tersebut, teknologi terkini dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih terkini. Dan kerajaan juga memainkan peranan penting dalam menyekat laman-laman yang tidak seharusnya diakses oleh negara kita dan menyiarkan iklan-iklan berkenaan dengan kesan positif dan kesan negatif terhadap berkenaan sistem teknologi ini. Oleh itu, harapan kami adalah menyingkirkan teknologi ini sebagai medium yang positif dan ia mampu mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih.